Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah bagi kursus pengurusan berorganisasi Dr. Aisyah. Nama saya Imelda Mizin, nombor metrik BA241101. Pada hari ini, saya akan mengongsikan pengalaman saya dalam mengikuti online learning ataupun pembelajaran secara dalam talian, iaitu dalam tugasan ketiga bagi kursus pengurusan berorganisasi. Terlebih dahulu, pembelajaran secara dalam talian ataupun online learning ini merupakan satu sesi pembelajaran yang dilakukan secara visual ataupun secara maya menggunakan peranti seperti telefon bimbit, tablet dan juga laptop. Saya telah memperolehi banyak pengalaman dalam mengikuti sesi pembelajaran secara dalam talian ini kerana saya telah mengikuti pembelajaran secara dalam talian ini sejak dari bangku sekolah menengah sehinggalah pada hari ini. Melalui pengalaman saya ini, saya mendapat pengalaman yang bersifat positif maupun yang negatif dalam mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Pertama sekali, saya akan mengongsikan berkaitan dengan pengalaman yang bersifat positif yang saya alami dalam mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Pengalaman pertama saya dalam mengikuti pembelajaran secara dalam talian ini adalah bermula daripada tahun 2020. Pada ketika itu, negara kita, Malaysia, telah dilanda dengan wabak penyakit COVID-19 di mana pada ketika itu segala aktiviti fizikal termasuklah sesi pembelajaran secara bersemuka telah ditutup dan semua masyarakat Malaysia pada ketika itu diarahkan untuk kekal berada di dalam rumah bagi mengelakkan penularan wabak penyakit ini. Dari situ, iaitu pengalaman pertama saya mendapati bahawa saya mempunyai banyak kekurangan dalam menguasai teknologi, termasuklah platform-platform yang saya tidak ketahui sebelum ini, sebagai contohnya Google Meet dan juga Zoom. Melalui pengalaman ini, iaitu dalam mengikuti online learning ini, saya telah mengetahui sedikit sebanyak bagaimana menggunakan Google Meet dan juga Zoom sebagai salah satu platform untuk melaksanakan sesi pembelajaran pada ketika itu. Seterusnya, pengalaman positif yang saya dapat daripada mengikuti online learning yang kedua adalah berkaitan dengan masa. Melalui pembelajaran secara dalam online ini, saya dapati bahawa pelajar lebih menggunakan masa yang lebih lama pada awal pagi untuk bersiap untuk ke kelas secara fizikal. Namun, dengan menggunakan pembelajaran secara dalam talian ini, pelajar tidak perlu untuk bersusah payah bangun awal pada setiap awal pagi untuk bersiap untuk ke kelas kerana mereka hanya perlu bangun, duduk di kerusi dan menghidupkan peranti seperti telefon pintar ataupun laptop dan hanya mengakses link yang diberikan daripada guru ataupun pensyarah untuk menghadiri sesi pembelajaran. Selanjutnya, kesan positif yang saya alami semasa mengikuti online learning ini, saya mempunyai lebih banyak masa untuk melakukan tugasan. Hal ini kerana dengan mengikuti sesi pembelajaran secara dalam talian, saya tidak perlu bergerak ke sana ataupun ke sini untuk menghadiri kelas secara bersemuka kerana semua sesi pembelajaran ini hanya dilakukan di dalam bilik ataupun di rumah menggunakan peranti sahaja. Oleh itu, setelah selesainya sesi pembelajaran secara dalam talian ini, saya mendapat lebih banyak masa untuk melakukan tugasan. Hal ini kerana saya tidak perlu ke sana dan ke sini untuk menghadiri kelas secara bersemuka kerana dalam perjalanan untuk menghadiri satu kelas bersemuka itu adalah mengambil masa yang banyak dan
Melalui sesi pembelajaran secara online ini, saya mendapati bahwa saya mempunyai lebihan masa untuk melakukan tugasan, dan pada akhirnya saya tidak perlu tergesa-gesa untuk mengejar due date assignment itu. Kesan positif yang keempat melalui pengalaman saya untuk mengikuti online learning adalah saya dapat mengelakkan diri daripada mengalami kepenatan yang berlebihan. Dalam hal ini, pembelajaran secara online ataupun online learning ini adalah tidak memerlukan tenaga yang banyak bagi saya untuk bergerak ke sana ke sini berbanding daripada menghadiri kelas secara fizikal. Pembelajaran secara dalam talian ini mengelakkan diri saya daripada kepenatan kerana saya hanya duduk di dalam rumah ataupun duduk di dalam bilik untuk menghadiri sesi pembelajaran, dan itu tidak memerlukan banyak tenaga berbanding daripada menghadiri kelas secara fizikal di mana saya perlu berjalan untuk menaiki bas ataupun saya perlu berjalan untuk ke kelas. Kesan negatif yang saya alami melalui pengalaman saya mengikuti online learning yang pertama adalah dari segi emosi dan juga sosial. Melalui pengalaman pertama saya mengikuti online learning ini, yaitu pada tahun 2020, saya mendapati bahawa ia menjejaskan emosi dan juga sosial saya. Online learning ini pada ketika itu membolehkan saya kerap di rumah dan kerap di dalam bilik setiap hari untuk mengikuti online learning tanpa berinteraksi secara fizikal kepada rekan-rekan saya. Hal ini menyebabkan apabila online learning ini diteruskan dalam beberapa bulan, saya mendapati bahawa diri saya kurang berinteraksi dengan kawan-kawan maupun dengan keluarga saya. Ini menyebabkan apabila sesi pembelajaran secara fizikal dibuka semula, saya mendapati bahawa diri saya sukar untuk berinteraksi dengan rakan-rakan maupun guru. Seterusnya, kesan negatif yang saya alami dalam mengikuti online learning ini adalah saya mendapati bahawa diri saya hilang semangat untuk belajar hari demi hari disebabkan oleh kekangan fizikal di mana saya tidak mampu berjumpa dengan rakan saya secara fizikal, dan ini menyebabkan semangat belajar saya berkurang pada ketika itu. Selanjutnya, saya akan mengongsikan berkaitan dengan pendapat saya dalam mengikuti online learning ini. Online learning ini bagi saya, dia banyak memberikan kesan positif, namun kesan negatif juga turut ada. Salah satunya, online learning ini boleh dijalankan di mana-mana sahaja melalui peranti, tetapi memerlukan sistem rangkaian yang kuat. Oleh itu, tanpa adanya sistem rangkaian yang kuat, saya tidak dapat menghadiri sesi pembelajaran secara online. Namun begitu, melalui pengalaman saya mengikuti online learning ini, pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian ini juga penting dilakukan, khususnya apabila menghadapi situasi-situasi kritikal seperti penularan wabak penyakit yang berbahaya seperti yang berlaku pada tahun 2020. Seterusnya, pembelajaran secara dalam talian ini penting dilakukan bagi memberikan pendedahan awal kepada pelajar, khususnya pelajar yang berada di sekolah menengah, agar mereka dapat pengetahuan awal dalam platform-platform yang digunakan dalam pembelajaran secara dalam talian ini. Hal ini kerana pada masa sekarang, sistem pembelajaran secara dalam online ini kerap digunakan, dan ini membolehkan pelajar sekolah menengah akan terdedah pada peringkat awal, dan apabila mereka melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi, mereka mempunyai pengetahuan asas melalui online learning ini. Kesimpulannya, pembelajaran secara dalam talian ini memberikan saya kesan yang positif dan negatif.
Namun, melalui pengalaman saya, pembelajaran secara dalam talian ini lebih memberikan saya kesan yang positif karena dia membuka pengetahuan saya berkaitan teknologi secara lebih meluas. Bagi kesan negatif pula, ia hanya memberikan kesan kepada diri saya di mana saya mampu untuk mengatasinya. Oleh itu, pembelajaran secara dalam online ini boleh dikatakan penting, namun pembelajaran secara fisikal juga tidak boleh dibelakangi karena pembelajaran secara fisikal juga lebih baik berbanding dengan pembelajaran secara online, karena pembelajaran secara fisikal ini lebih memberikan kita sesuatu impak yang lebih besar lagi, di mana kita dapat berinteraksi secara langsung kepada rekan kita, guru ataupun pensyarah kita yang akan memberikan kita kefahaman yang lebih jelas berbanding daripada secara dalam talian. Itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan online learning. Sekian, terima kasih.